Allah, yakni dengan Islam. Sebahagian tafsir sebut Al-Quran, tapi sama aja, Al-Quran tu Islam juga. Pegang teguh dengan Islam, jangan kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kamu. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah kata, ingatlah semasa kamu dulu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah yang menyatukan hati-hati kamu, dan Allah telah menjadikan kamu itu dengan nikmat yang Allah berikan bersaudara. Baik, pertama sekali, apabila nak bina ukhuwah, nak ada rasa ukhuwah itu, pertama sekali Allah dah sebut kena pegang kepada agama Allah. Kalau tak pegang dengan agama Allah, maka rasa persaudaraan tu dia takkan ada. Kemudian Allah suruh ingat, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah beri pada kamu. Maksudnya rasa ukhuwah, persaudaraan sesama Islam ni, itu satu nikmat. Kalau rasa itu telah hilang, maknanya kita sudah kehilangan nikmat itu. Allah peringatkan nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana golongan di Madinah dulu, Aus dan Khazraj, saling bermusuh-musuhan, yang pada logiknya mereka takkan bersatu. Siapa yang mempersatukan mereka? Allah. Allah suruh ingat nikmat tu, kerana Islamlah yang telah menyatu padukan mereka. Lalu antara nikmat yang telah hilang kini adalah nikmat persaudaraan. Ukhuwah Islamiah tu telah makin hilang. Kalau kita belajar tentang sirah, kita akan dapati bagaimana para sahabat bersaudara, yang kita rasa kita sendiri takkan mampu untuk lakukan. Yang kita rasa kita takkan mampu lakukan kerana nilaian wa'tasimu bihablillahi jami'a tu kurang pada kita. Maka kurang level itu, maka kuranglah nikmat persaudaraan yang akan ada dalam jiwa kita. Apabila tinggi level berpegang pada agama Allah itu, maka tinggilah juga nikmat persaudaraan yang akan ada dalam diri kita. Seolah-olah ia menjadi satu ukuran bagaimana rasa kita terhadap saudara kita yang seakidah dengan kita. Kalau rasa kita tinggi persaudaraan, mungkin kita sedang berpegang dengan agama Allah itu dengan baik. Kalau rasa itu kurang ataupun telah hilang, kita khawatir kita telah jauh daripada berpegang dengan agama Allah. Khawatir begitu. Jadi itu menjadi macam satu kayu ukur. Diri kita ni kita tahu macam mana. Kita sendiri boleh ukur rasa persaudaraan tu macam mana. Kalau rasa persaudaraan tu makin hilang, aku ada masalah kot dalam hal agama ni, sehingga rasa itu telah pun hilang. Baik, muslimin muslimat sekalian, kita telah bincang tentang persaudaraan Islam ni. Dia pertama sekali kena niat. Itu kita dah bincang. Cuma kita nak sebut sikit niat kita bersaudara tu kerana apa? Kerana saleh dia, kerana ilmu agama dia, maka itu boleh masuk dalam kategori kerana Allah. Adapun ramai yang diistilahkan bersaudara sekarang ni, bersaudara
dengan kelompok masing-masing. Kelompok ini, kelompok itu, kelompok kepartian, kelompok, dia berdasarkan kelompok. Saya bagi contoh nyata. Parti A ada orang saleh. Lalu kita rasa, aku dengan dia ni aku bersaudara dengan dia, ada rasa saudara dengan dia sebab dia saleh. Okey. Kalau parti B ada orang saleh, boleh tak rasa itu sama macam hak kita dalam parti A? Dia tak lihat tu parti lain, padahal ni ada orang saleh tak? Jadi maknanya erti persaudaraan yang sedang kita wujudkan sekarang ni, adakah berdasarkan kepartian ataupun betul-betul kerana Allah, kerana dia saleh, kerana dia beriman? Itu yang perlu kita ukur dulu. Sebab analoginya, kalau kita nak sihat, kita kena cari apa benda yang boleh menyebabkan kita jadi sihat. Boleh jadi kena jaga makan, kena senaman, kena makan suplemen mungkin, dan dalam masa yang sama kena tahu apa unsur-unsur yang menyebabkan jadi tak sihat ataupun datangnya penyakit. Benda tu kena pasti, barulah boleh capai yang sihat tu. Begitu juga ukhuwah. Kita nak capai ukhuwah, pertama sekali Allah dah kata nak dapat ukhuwah tu masuk dalam hati. Kerana ukhuwah tu bukan sekadar kita duk bina ni, tetapi ia nikmat yang Allah berikan. Allah so ingat yang tu, nak dapat nikmat tu kena pegang dengan agama Allah dulu. Nikmat tu. Kemudian barulah dalam sunnah Nabi menunjukkan bagaimana untuk nak mendapatkan ukhuwah tersebut. Baik, antaranya yang kita dah bincang dulu adalah niat. So sekarang kita betulkan semula niat. Kita duk berkawan dengan kawan kita ni, kita baik dengan orang tu kerana apa? Kan? Realitinya ramai di kalangan kita kebaikan ataupun persaudaraan dia tu persaudaraan kerana kelompok ataupun puak masing-masing. Baik, kita sampai ke poin yang keempat, mengkhabarkan kepada saudaranya bahawa ia mencintai kerana Allah. Dia hendaklah seorang Muslim bagi tahu pada saudaranya bahawa ia cinta kerana Allah. Sebab hal ini dapat mendatangkan cinta dan menambahkan keakraban. Nabi SAW bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'allimhu annahu yuhibbuhu." Nabi kata, apabila jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, hendaklah ia memberitahukan kepadanya bahawa ia mencintainya. Ni Nabi bagi tahu ni. Nabi kata kalau kita sayang pada seorang tu, Nabi kata bagi tahu pada orang tu, aku sayang kat kau, kat hang kerana Allah. Tapi perkataan ayat macam ni, Allah Ta'ala alam, sangat kurang berlaku di kalangan orang Melayu. Tapi kalau Arab, dia cakap, uhibbuka fillah, aku sayang kat kamu kerana Allah. Arab dia cakap benda ni. Hatta saya ada seorang pensyarah dulu masa belajar kat Jordan tu, sekarang dia jadi pensyarah di USIM. Hatta kalau di WhatsApp pun, uhibbuka fillah, aku sayang kat kamu kerana Allah. So dia bagi tahu. Tapi kita sebagai orang Melayu ni jadi macam malu pula. Nabi suruh bagi tahu. Macam kat negara Arab pun kadang-kadang ni hak orang yang baik lah. Uhibbuka fillah ya akhi, aku sayang kat kau kerana Allah. Benda tu dia jadi kebiasaan dia. Yang kebiasaan tu ikut siapa?
Nabi. Nabi yang suruh. Nabi yang suruh. Dan keakraban tu dia akan sampai dia kalau berjalan tu dia pegang tangan. Arab kan. Dulu masa awal-awal dulu, kalau tuan-tuan tengok masa awal-awal orang Bangladesh datang ke Malaysia ni, kan depa jalan laki pegang tangan. Kita orang Melayu ni kita rasa pelik. Siapa laki sama laki pegang tangan ni? Gay ke apa? Kita dah mula nak tuduh. Ni geng LGBT. Padahal kalau tanya depa dah bukan masalah gay, dia rasa keakraban tu. Tu yang dia pegang tangan tu dia rasa akrab. Baik. Jadi Nabi suruh. Boleh kalau kita try cakap kawan kita, aku sayang kat hang kerana Allah. Orang tengok pelik, hang jangan buat macam tu, orang lain dengar ni. Kenapa duk sayang-sayang ni? Tak sayang ni kerana Allah. Cuba dengan orang hak dengar kuliah dulu lah. Kan, cuba hak tu dulu. Sagi orang hak tak dengar kuliah kita sebut macam tu dia rasa pelik lah. So nak biasakan dulu. Cari mana-mana hak kita rasa dia ni dengar kuliah, dia ni bagusnya ni. Kita kira memang sayang kat dia pasal kerana Allah. Aku sayang kat hang kerana Allah. Kita buat macam tu, itu telah mengikut sunnah Nabi SAW. Kerana Nabi kata, jika salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, hendaklah ia memberitahu kepadanya bahawa ia mencintainya. Boleh try Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kata, "Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah." Jika salah seorang dari kalian mencintai sahabatnya, hendaklah ia mendatangi sahabatnya tersebut di rumahnya dan memberitahu kepadanya bahawa dia mencintainya kerana Allah. Ni lagi dahsyat Nabi kata kalau sayang mencintai saudaranya, pergi rumah dia. Bukan sekadar jumpa tepi jalan, tak pergi rumah terus nak bagi tahu ni. Kalau dibuka-buka pintu terus kita bagi tahu, mungkin dia terkejut sikitlah. Biarlah masuk minum dulu apa semua. Kita kata aku main ni bukan kerana apa, aku sayang kat hang. Sayang kerana Allah. Taklah rasa terkejut kan. Ni dia buka-buka pintu, Assalamualaikum, aku sayang kerana Allah. Terkejut sangat. Terkejut sangat kan. Dia tahu siapa dia ni. Dia pun minta maaf takut. Orang Melayu bila benda pelik sikit minta maaf takut buang tembiat. Baik. Jadi Nabi suruh pergi rumah, bagi tahu. Pergi rumah dia, minum dulu, semua dah sembang-sembang. Bagi tahu aku main ni bukan kerana apa saja, aku teringat kat hang. Sebab aku sayang kat hang ni kerana Allah. Lembut sikit lah kot kalau nak praktis dengan orang Melayu. Tapi bagi tahu tu adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya dan membalas salamnya. Hendaklah seorang Muslim mengucapkan salam pada saudaranya ketika bertemu dan membalas salamnya. Jika ia mengucapkan terlebih dahulu, iaitu dengan tahiyatul Islam, yakni salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hendaklah dia menjawab dengan jawapan yang serupa ataupun lebih baik daripada itu. Baik. Bahkan tak boleh ni dalam rangka nak membina ukhuwah ni, dia kata tak boleh berpaling daripada lafaz salam ini menggantikan dengan lafaz yang lain. Kerana tahiyah, ucapan permulaan, pembukaan ini yang Allah ajarkan adalah salam. So tak jadi nak bina ukhuwah gantikan dengan good morning, tak jadi. Bonjour tak jadi. Ni Perancis. Shalom ni Israel. Tak jadi.
Jadi tahiyah yang Allah ajarkan, bahkan Nabi sebut dalam hadis, untuk mempersatukan antara orang Islam adalah kalimah salam. Bagi salam. Dan dia kata tak boleh menggantikan dengan ucapan salam yang lain. Misalnya selamat pagi. Bagi orang kita dia kata selamat pagi. Kan? Dia kata tak boleh. Kecuali jika dia mulakan dengan salam lalu menambah dengan ucapan yang lain. Yang tu harus. Assalamualaikum, selamat pagi. Yang tu boleh. Tapi kalau terus dibuka dengan selamat pagi tanpa salam, yang tu tidak syar'i. Nah, kalau yang dulu Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Kan? Dia ada tambahan pula. So tambahan itu dia kata jika dimulakan dengan lafaz salam dulu, kalau ada nak tambahan itu, yang tu harus. Kan? Tapi tanpa dengan lafaz Assalamualaikum, dia tu salam satu Malaysia. Kan? Yang tu tak boleh. Tidak syar'i. Tidak syar'i. Baik. Dia kata, namun walau bagaimanapun mencukupkan diri dengan ucapan salam itu sudah memadai, kerana itulah yang diamalkan oleh Rasulullah. Dia kata walaupun ucapan-ucapan selepas salam itu adalah harus, Assalamualaikum, salam satu Malaysia, dia kata memadailah dengan ucapan salam tanpa ada tambahan-tambahan yang lain. Itu sudah memadai, kerana itu diajarkan oleh Nabi SAW. So maksudnya dia tahu walaupun yang tu haruslah, tapi bagi salam tu dah cukup, tak payah nak tambahan-tambahan yang lain. Baik. Kemudian kalau tengok dalam hadis, Nabi SAW bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim ke atas muslim yang lain ada 6. Qil ma hunna ya Rasulullah? Qal idza laqitahu sallim alaih. Apabila kamu berjumpa dengannya, hendaklah kamu mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fa'atba'hu. Baik, kita tengok satu-satu nanti. Pertama sekali Nabi sebut apabila jumpa dengannya bagi salam. Bagi salam. So maksudnya bila bertemu je bagi salam. Tak kira bertemu di kedai ke, bertemu di mana ke, bagi salam. Mungkin orang kita dia kalau jumpa masjid dia bagi salam. Jumpa kat kedai tak bagi salam. Jumpa dalam lift tak bagi salam, dia rasa malu nak bagi salam tu. Jarang lah kalau di Malaysia ni masuk lift bagi salam. Jarang. Kalau negara Arab ni dia biasa hatta masuk Assalamualaikum. Jumpa mana pun bagi salam. Dan salam tu hak tu Nabi ajak, jumpa saudara kamu bagi salam. Saudara ni tak semestinya yang kita dah sebut dahulu kan. Nabi suruh bagi salam pada orang yang kita kenal dan orang yang kita tak kenal. Bagi salam. Saudara semuslim, apabila ia saudara kita, seakidah dengan kita, bagi salam. Nak masuk lift, kita 2 orang. Kita nak masuk lift, kita Assalamualaikum. Keluar lift lah, member kita tanya, hang kenal dalam lift tadi? Kita tak kenal, Tuhan bagi salam siapa? Sebab istilah kita ni nak bagi salam mesti kenal dulu. Sedangkan Nabi suruh bagi salam pada orang yang kita kenal dan orang yang kita tak kenal. Dan mengucapkan tashmid ketika saudaranya bersin. Maksudnya bila saudara dia bersin, Alhamdulillah. Bersin, Alhamdulillah. Jadi bila nak jawab, mesti dengar Alhamdulillah dulu. So orang yang bersin tu kuatkan sedikit bacaan Alhamdulillah tu supaya orang lain boleh jawab Yarhamukallah.
Orang yang bersin tu dia kata alhamdulillah, orang yang menjawab tu, yang dengar orang bersin tu yarhamukallah. Jarang kita buat kan? Jarang. Itu hak sesama muslim. Dia bersin alhamdulillah, kita kata yarhamukallah, moga Allah merahmati kamu. Yang ni jarang juga kan? Ni sunnah Nabi SAW, bahkan hak sesama muslim. Dia berhak, dia bersin, dia berhak didoakan yarhamukallah. Jadi bila kita mendoakan dia yarhamukallah, kita memenuhi tuntutan hak sesama muslim. Lepas ni dengar je orang bersin alhamdulillah yarhamukallah. Hatta dalam rumah kita, bukan dengan kawan-kawan saja, hatta dalam rumah, isteri kita bersin, anak bersin, doa. Yang ni doa, bukan sekadar jawapan, bahkan doa. Bayangkan sehari 5 kali bersin orang tu, 5 kali dia dapat doa daripada orang lain. Cantik tu Islam. Cantik Islam. Baik. Kemudian bila dah doa, dia alhamdulillah, orang tu sebut yarhamukallah, moga Allah merahmati kamu. Kemudian nak balas balik apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maksudnya moga Allah bagi petunjuk dan memperbaiki keadaan kamu. Orang bersin tu, dia bersin, dia alhamdulillah. Kita dengar dia bersin, kita sebut yarhamukallah, moga Allah merahmati kamu. Dah bila dia doa kat kita, kita yang bersin ni kena jawab juga. Kan? Kita kena jawab juga. Kita jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Moga Allah bagi hidayah, bagi petunjuk kepada kamu, dan Allah memperbaiki urusan keadaan kamu. Kalau tak ingat, kena balik nanti catat balik kan. Video ni ada dalam Suara Sunnah. Macam mana kita nak jawab balik? Mungkin yarhamukallah tu pendek, yang apa ni, yahdikumullah wa yuslihu balakum rasa macam panjang sikit. Sebab kita nak jawab tu nanti spontan, mesti nak kena hafal dulu. Baik. Kemudian apabila saudara dia sakit, hendaklah seorang muslim menjenguk saudaranya. Kita dah bincang hadis yang tadi ini. Sebab dia akan membantu mengubati kesedihan saudaranya. Ini hak sesama muslim ni. Kita pi ziarah saudara yang sakit, itu kita memenuhi hak seorang muslim. Dengar siapa sakit, pi ziarah. Pi ziarah. Tak bawa buah pun tak apa. Pi ziarah. Tapi kalau bawa, lebih baik lagi lah. Cuma kadang-kadang masa sakit tu baru nak bawa macam-macam. Orang sakit tu tak lalu dah nak makan. Kan? Patutnya kalau ni bawa buah elok-elok sikit masa orang tu sihat. Kadang hak kita bawa buah tu, dia pun duk masuk straw lah. Apa masuk pipe tu makanan. Kita duk bawa buah agak. Masa dia sihat tak bawa. Tak apa. Yang penting adalah Nabi sebut bila sakit ziarah, kerana ziarah itu memberi semangat pada dia. Sebab orang sakit ni bila dia terlantar, dia lama, bila orang tak mai ziarah apa semua, dia rasa tak ada orang peduli kat aku ke. Tapi bila ada kawan-kawan, kawan-kawan ni bukan saja ni jumpa kat masjid, minum kat kedai kopi, aku sakit pun dia mai. So dia bagi motivasi. Dia bagi motivasi. Bahkan di sudut psikologi pun, saya baca satu kajian, kan, benda-benda ni boleh menguatkan antibodi seseorang tu. Antibodi seseorang tu, kan, bila menerima kata-kata semangat, dia boleh generate antibodi. Ada baca satu kajian. So maksudnya bila Nabi suruh pergi ziarah tu, dia memberi semangat pada orang yang sakit tu. Baik. Kemudian
Seterusnya, memenuhi undangan kawan yang tersebut dalam hadis tadi ni. Kalau dia dijemput untuk makan, undangan kawan dia, saudara dia, maka hendaklah dia pergi. Sama ada kenduri itu kenduri kahwin ataupun aqiqah ataupun yang lain. Kecuali kalau kenduri-kenduri yang tidak disyariatkan lah. Dia buat kenduri orang mati, apa ayah dia mati siang tu, pagi tu, malam buat kenduri arwah kan? Yang tu kita boleh skip lah. Kita kata ni Imam Syafi'i sendiri pun tak bagi, aku tak mau pergi lah. Kalau macam tu tak apa kan? Tapi kalau kenduri itu kenduri yang memang disyariatkan, kenduri kahwin, dia dapat anak, dia buat akikah, dia jemput kita, maka memenuhi hak seorang Muslim itu menghadiri jemputan tersebut. Hatta dia buat saja-saja, dia kata mai lah kan? Kalau tak ada apa-apa, mai lah rumah aku, satgi aku nak buat jamuan sikit kan? Memenuhi tuntutan hak seorang Muslim ialah dengan menghadirinya. Kita pun pergi kalau kita tak ada apa-apa. Baik. Kemudian menasihati saudara dan sahabat. Dia hendaklah memberi nasihat yang ikhlas dan terkandung di dalamnya manfaat ketika saudara atau sahabat minta nasihat kepadamu. Engkau nasihat dia dengan nasihat yang mengandungi kebaikan baginya dalam urusan agama ataupun dunia. Ni hak sesama Muslim. Orang tu dia perlu nasihat. Kalau tak nasihat pun pandangan, dia kata, ish, aku nak minta pandangan ke hang, boleh tak bagi pandangan aku nak cari kerja ni. So apabila saudara kita minta pandangan, kita nak memenuhi tuntutan hak sama Muslim tu, kena bagi pandangan yang baik ya. Kita jangan duduk-duduk ni, hang tengok cara hang kira pi kerja lori sampah saja kita dah buat. Orang tu sungguh-sungguh serius nak minta pandangan. Ni musim PKPB ni ada yang tak ada kerja kan, so dia minta pandangan atau minta nasihat. Bab pandangan dalam masyarakat kita banyak ramai jumpa kawan minta pandangan, yang ni ramai. Yang kurang ni hak minta nasihat ni, hak ni kurang. Kita tak sama macam sahabat Nabi. Para sahabat Nabi bila jumpa sahabat yang lain, mereka minta nasihat yang baik. Hatta beberapa hadis para sahabat jumpa Nabi, minta Nabi memberikan nasihat yang baik. Yang ni jarang dalam masyarakat kita. Mungkin kita ada rasa hari ini down sikit iman. Kadang-kadang kita pun boleh rasa benda tu. Ada ketika kita salat ni rasa khusyuk aja. Ada ketika sembahyang kita ni ataupun salat kita ni rasa macam nak teringat macam-macam. Hak tu dah jadi macam kayu ukur dah. Ada ketika buat dosa kecil sikit nak rasa Allah salahnya. Ada ketika buat dosa tak ada rasa salah, rasa biasa. Itu telah menjadi kayu ukur kepada iman kita. Jadi kalau kita rasa iman kita macam aku ini rasa macam lain macam je, buat dosa pun tak rasa apa-apa, pergi jumpa orang saleh. Saya dah sebut orang saleh tak semestinya ustaz ni. Hang nasihat aku sikit. Dia kata nasihat apa? Nasihat apa-apa yang baik-baik ni bagi aku dengar. Hak ni jarang. Hak ni jarang. So orang yang minta nasihat, orang yang diminta nasihat tu hendaklah memberi nasihat pada dia. Dah hang minta nasihat, aku pun bagi nasihat. Aku tengok memang sungguhlah 2-3 hari ni hang lain macam. Kok hang dah buat apa-apa kot kan? Cuba hang ingat balik kan, kalau ada dosa ke apakah minta ampun pada Allah. Kita bagi nasihat pada dia.
kalau sahabat kita tu minta nasihat daripada kita. Baik. Kemudian menerima hadiah daripada kawan. Nabi SAW sebut ajibu ad-da'i wala taruddul hadiyah. Penuhilah undangan orang yang mengundang dan jangan tolak hadiah. Nabi suruh bagi hadiah. Tahaddu tahabbu. Hendaklah saling bagi hadiah, kamu akan berkasih sayang. Hadiah ni tak semestinya, kita kalau sebut hadiah ni mungkin nampak bungkus dengan kertas bunga, tak semestinya. Rumah dia tak ada pokok pisang, rumah kita ada pokok pisang. Yang pisang masak kita potong 2-3 sikat pergi bagi hadiah tu. Rumah dia tak ada pokok durian, kita ada pokok durian, musim durian kita bagi 2-3 biji hadiah tu. Sagi dia pula bagi kita mendalit hadiah dah tu. So bila sebut hadiah ni jangan nampak mesti buah dalam kertas bunga balut tu. Macam tu. Baik, dengan duk saling memberi tu Nabi sebut akan membesarkan kasih sayang sesama orang Islam. Bahkan Nabi sebut apabila dia bagi hadiah jangan tolak. Betul lah kalau apa nama orang Melayu sebut rezeki jangan ditolak. Ada asas tu. Maknanya Nabi sebut apabila orang bagi jangan tolak. Ada asas lah. Ni orang Melayu kita rezeki jangan ditolak, rezeki jangan ditolak tu. Bahkan Islam dia bincang tentang hal ini sebab dia melihat perasaan orang. Kalau tolak, orang akan rasa kecil hati. Amboi aku bagi kat hang tak mau no. Tak mau aku bagi. Lekeh sangat ke? Dia akan Islam ni agama yang cantik. Tak ada agama hak bincang sampai detail macam ni. Tak ada agama yang sungguh-sungguh jaga perasaan orang. Hak duk ajak benda ni Islam lah. Sampai detail macam tu. Tu tengok Islam sampai agama ni nak masuk tandai, nak keluar tandai, bersin tadi ni, jawab, doakan dia sampai macam tu sekali. Detail. Tak ada agama yang macam tu. Baik. Kemudian seterusnya bersama-sama merasakan kesedihan. Maksudnya apabila saudara dia sedih, dia perlu turut rasa sedih. Nabi SAW bersabda, Nabi kata al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang beriman dengan orang beriman yang lain ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebut idza ishtaka udwun, kan, apabila satu tubuh mengadu kesakitan, maka tubuh yang lain akan merasakan kesakitan yang sama. Akan merasakan kesakitan yang sama. Kita sakit gigi, kan, tangan kita pegang kat ni, padahal tangan tak sakit, yang sakit gigi. Kita pun pergi klinik, kaki melangkah, padahal kaki tak sakit, tapi kaki itu melangkah ke klinik. Nabi bagi perumpamaan begitu. Nabi bagi perumpamaan begitu. Seorang beriman begitulah. Apabila ada satu anggota yang sakit, yang lain turut berasa sakit. Jadi orang beriman, dia kata kalau sahabat dia, saudara dia rasa sedih, hendaklah dia juga menunjukkan sedih. Kita pergi rumah orang mati, kan, so dia isteri dia mati, kita jangan duk pergi buat lawak pula. Ni peluang menikah, masa tu buat lawak,
tunjukkan kesedihan. Tunjukkan kesedihan. Ramai juga yang pergi rumah ziarah kematian ni, duk buat lawak, duk dengar wah, duk dengar kat luar. Yang tu kalau kedai kopi boleh lah. Ni pergi rumah kematian, orang dia akan rasa, aku ni tengah sedih. Puak ni duk buat lawak pula, duk gelak kat bawah tu. Janganlah. Itu akan mencalakan perasaan orang yang sedang bersedih. Sedangkan Nabi ajak, kalau saudara dia sedih, dia mesti menunjukkan kesedihan yang sama. Baik. Kemudian, begitu juga kalau saudara kita itu gembira, hendaklah menunjukkan kegembiraan. Kalau saudara kita tu naik pangkat, dapat kerja, dia seronok, kita kena tunjuk keseronokan. Tunjuk seronok. Dia sedih, kita tunjuk sedih. Dia seronok, kita tunjuk seronok. Baik. Kena sesuaikan dengan keadaan. Jangan kawan kita sedih, kita tunjuk seronok. Kawan kita seronok, kita duk sedih. Allah, naik pangkat. Dah kita, dia tengok kita tu, dia tahu kita tak suka dia naik pangkat. Nabi suruh sampai macam tu. Tunjuk seronok. Oh, hang dapat anak. Oh, kita bagus hang. Lama dah tunggu. Dapat kat Allah bagi kat rezeki dapat anak. Maknanya bukan dia je seronok. Islam ajak supaya kita juga menunjukkan kegembiraan yang sama apabila saudara kita sedang bergembira. Baik. Kemudian, jangan mengumpat saudaranya. Bahkan Nabi ajak hendaklah membela ketika saudaranya tidak ada di sisi. Nabi SAW bersabda, man dhabba an lahmin akhihi bil ghaibah kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Nabi sebut, siapa yang membela kehormatan saudaranya yang diumpati saat ia tidak berada di sisinya, maka berhak atas Allah untuk membebaskannya daripada api neraka. Orang mengumpat saudara kita ni tak ada, dia mengumpat, kita bela dia. Dia bukan macam tu, aku kenal dia bukan macam tu, hang jangan. Nabi sebut, bila kita bela orang mengumpat, berhak ke atas Allah untuk membebaskan kita daripada api neraka. Tu saudara kita tu, orang mengumpat kan, cerita keburukan dia, kita tahu dah aku kenal dia, hang jangan buat ni. Dia mula nak seronok lah mengumpat ni. Yang jadi seronok pasal apa? Pasal orang seronok dengar. Lepas tu dia balas pula, dia tu, ya ke? Macam tu lah, tak sangka, lagi seronok cerita. Hak jadi seronok mengumpat sebab orang tunjukkan seronok dengar. Dia pula balas pula, lah tak sangka dia macam tu. Lah, bukan sekadar yang tu, cerita hak lain pula. Tapi kalau kita tahu orang tu memang bukan kaki mengumpat, kita nak mengumpat dia potong, kita nak mengumpat dia potong. Kita kalau jumpa dia, kita tak mau mengumpat. Dia ni memang kaki potong cakap. Kita baru cerita, hang tahu dia ni bukan, aku tak mau dengar ni, hak ni dia ni hak aku kenal memang baik. Hang tak payah duk buat cerita. Selama aku kenal dia ni baik, macam hang cerita tu kira aku tak mau percaya. Tiap-tiap kali kita duk mengumpat, dia nampak macam dia nampak tak selesa, paling tidak pun nampak tak selesa. Maka kalau kita mempertahankan saudara kita yang diumpati itu, maka Nabi sebut berhak ke atasnya untuk dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. So nak kena banyak pertahankan saudara kita.
Kemudian menutup aib dia sikit lagi. Menutup aibnya. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man satara akhahul muslim fid dunya satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang tutup aib saudara muslim dia di dunia, Allah akan tutup aib dia di hari akhirat nanti. Siapa yang tutup? Kita tahu dia buat dosa. Dosa tu hak dia buat tu dosa hak memang sembunyi-sembunyi. Dia pun tak mau orang tahu. Tapi kita ternampak, kita tutup. Kita tutup. So kita hak tutup aib orang tu, Nabi sebut esok ke akhirat Allah tutup aib kita. Di ketika di padang mahsyar dikumpulkan manusia daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Waktu tu didedahkan semua hak kita lakukan. Hak orang tak tahu dulu masa kat dunia, masa tu akan didedahkan. Kita sendiri akan rasa Allah, kita lupa dah. Dah lupa dah. Tapi masa tu didedahkan. Nak supaya Allah tutup aib kita di akhirat, cara dia dah Nabi ajak dah, buat macam ni kat dunia, tutup aib saudara kita ketika di dunia. Kita tahu aib dia, saja kita tak mau cerita kat orang. Itu dia dengan Allah. Kita jaga sungguh-sungguh. Bahkan dalam hadis yang lain, bukan Allah akan tutup di akhirat sahaja, bahkan di dunia Allah tutup. Maksudnya kalau tak mau aib kita terdedah dunia dan akhirat, tutup aib orang di dunia. Kita ni ada aib mak? Confirm. Hatta saya duduk depan ni ada mikrofon, confirm ada aib. Hatta ulama sebesar mana pun ada. Yang maksum Nabi saja, yang lain ada dosa. Dosa kita tu kita tak mau orang tahu. Kita tak mau. Kita malu. Kalau orang tahu tu rasa tak tahu nak letak muka mana ni. Kita tak mau. Jadi kalau tak mau Allah dedahkan aib kita ni di dunia dan akhirat, tutup aib orang. Kita boleh rasa kita hebat ni, kita rasa orang ni lekeh dalam, dia ni lekeh dalam, kita dia ni kira bab ni teruk ni. Kita rasa kita hebat sebab kita tak buat benda tu. Tapi dalam hal yang lain, mungkin kita buat, dia tak buat. Sebab manusia, kelebihan dan kekurangan tak sama. Ada orang, dia amanah bab duit, bagilah duit banyak mana pun, dia amanah, satu sen pun dia takkan kacau. Dia memang kuat iman dia dalam hal duit. Tapi bab perempuan, dia goyah. Ada orang bab perempuan dia tak kisah, lintas astagfirullah. Warak sungguh. Tak mau perempuan ni, kira tak mau lah. Mailah lintas siapa cantik macam mana pun dia tunduk pada, bagi dia duit, goyah dah. Itulah manusia. Kita mungkin kuat dalam satu hal, kita lemah dalam hal yang lain. Sama agak dalam bab ibadat pun. Kita mungkin kuat salat sunat, tapi kita tak kuat dalam hal puasa sunat. Aku puasa, aku surrender lah. Kan? Rasa macam perut duk main mules macam kalau aku puasa sunat. Tapi bab sembahyang sunat, okey. Ada orang sembahyang sunat malas, tapi puasa dia rajin. Ada orang puasa sunat pun malas, sembahyang sunat pun malas, tapi bab sedekah dia dulu.
Jangan tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, saya duk pi pasar tani tu, hak duk pi bagi banyak-banyak tu, kadang-kadang free hair perempuan. Kita tengok, Allah banyak dia pun. Banyaknya dia pun. Dia kurang dalam hal lain, tapi dia bagus dalam hal tu. Jadi bila kita nampak aib orang, hak aib tu dia sorok sebenarnya, dia pun tak mau orang tahu. Kita kena rasa dalam hal lain kita juga ada aib. Jangan rasa kita hebat ni sebab orang tu buat benda tu. Kita pergi cerita ke orang lain, sedangkan dalam hal lain kita tak hebat, dia mungkin hebat berbanding kita pula. Hari ini kita cerita hai dia kat orang lain, dalam hai kita tak hebat, nanti orang lain cerita hai kita pula pada orang lain. Jadi nak aib kita ditutup di dunia dan akhirat, tutup aib saudara kita yang lain. Tutup. Tak apalah, hai tu dia dengan Allah. Baik pi. Dia dengan Allah, aku diri aku. Kalau kita nak buat pun, pergi jumpa dia, nasihat dia. Itu yang betul. Bukan cerita ke orang lain. Pergi nasihat dia. Kalau nasihat pun, kalau boleh, jangan cerita sebiji macam hak dia buat tu. Kemarin aku nampak hang usung perempuan mana, dia akan jadi macam, kita mungkin cerita, hang ni lain macam 2-3 hari ni. So dia taklah jauh dengan kita. Ada benda-benda hak tak betul kot hang buat. Sebab kalau kita cerita sebiji yang aib dia buat tu, dia akan tahu kita tahu aib dia. So kita pun berlapik berlapik nasihat dia. Yang tu cara yang lebih betul berbanding apa yang hak berlaku sekarang, kita bukan pi nasihat dia, kita pi cerita aib dia kat orang lain. Sebelum kita duk cerita hai orang lain tu, aib orang lain tu, kena ingat dulu kita juga ada aib dalam hai-hai yang lain. Mesti ada. Baik, InsyaAllah nanti kita akan sambung dalam kuliah akan datang, menolong saudaranya kerana Allah. Tolong saudaranya kerana Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan sekalian. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.